Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Madam Az-Zahra binti Haji Abu Jamal dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami, kumpulan 2 yang dianggotai oleh Ahmad Ashrafi, Anis Zayani, Muhammad Bahaki, Muhammad Hanif Najmi, Nur Atira Akilah, Nurhana dan Wan Muhammad Afiq akan membentangkan sosioekonomi kemiskinan bandar, iaitu kemiskinan bandar di Malaysia. Jadi pada hari ini saya, Anis Zayani bersama dua orang sahabat saya, Muhammad Bahaki dan Ahmad Ashrafi akan mewakili kumpulan 2 untuk membentangkan tajuk ini. Jadi, tanpa melengah masa, saya akan serahkan kepada saudara Ahmad Ashrafi untuk membincangkan mengenai abstrak kajian ini. Baiklah, tentang abstrak kajian kami pada kali ini iaitu kemiskinan bandar di Malaysia merupakan salah satu masalah atau isu yang sering terjadi di negara Malaysia. Dan rakyat atau masyarakat Malaysia terutama sekali golongan miskin terpaksa terbeban dengan kehidupan bandar dengan taraf hidup yang sangat-sangat tinggi. Jadi kemiskinan bandar merupakan wujudnya masyarakat yang tidak berkemampuan dan tidak dapat memenuhi keperluan hidup di bandar dengan taraf hidup yang lebih tinggi. Rajah dalam slide ini menunjukkan kajian unit perancang ekonomi pada tahun 2020. Kita dapat lihat bahawa kadar kemiskinan di Malaysia pada tahun 2019 dalam setiap kaum adalah berbeza. Kaum Bumiputera mencatatkan sebanyak 26.8% lebih tinggi berbanding daripada kaum Cina dan India. Kaum Cina mencatatkan peratusan kadar kemiskinan paling rendah berbanding kaum lain, iaitu sebanyak 5.2%. India pula sebanyak 17.5%. Kaum lain-lain, misalnya orang asli, pula mencatatkan sebanyak 50.2% yang merupakan kadar kemiskinan paling tinggi di Malaysia pada tahun 2019. Kita bergerak kepada pengenalan, iaitu yang pertama definisi kemiskinan bandar. Yang mana kemiskinan bandar ni kewujudan golongan yang tidak berkemampuan serta tidak dapat memenuhi keperluan kehidupan di bandar yang lebih maju serta taraf hidup yang lebih tinggi. Dan mengikut relevansi paras garis kemiskinan iaitu PGK, dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang mencukupi bagi membolehkan isi rumah tersebut memenuhi keperluan asas dari segi nutrisi makanan yang minimum dan membolehkan setiap ahli seisi rumah dapat mempunyai tubuh badan yang sihat. Dan latar belakang daripada tentang sosioekonomi kemiskinan bandar di Malaysia ini, latar masa pada 2019, paras garis kemiskinan iaitu PGK dari RM980 yang sudah tidak lagi relevan kerana mengikut metodologi pada tahun 2005 dan pendapatan garis masa garis kemiskinan PGK sudah dikemas kini selepas tahun 2019 iaitu RM2,208 dan ini membuktikan bahawa paras kemiskinan di bandar kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, latar masyarakat rakyat di Malaysia, iaitu rakyat Malaysia terdiri daripada kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Dan itu menjadi batasan kajian kami. Dan kemudian objektif untuk mengenal pasti faktor-faktor kemiskinan di Malaysia, untuk mengenal pasti kesan-kesan kemiskinan bandar kepada sosial masyarakat dan perkembangan budaya di Malaysia. Setiap isu yang berlaku pasti akan ada punca atau sebab yang tersendiri. Sama juga seperti isu kemiskinan bandar di Malaysia. Antara faktor kemiskinan bandar di Malaysia ialah yang pertama, keadaan tempat tinggal. Untuk pengetahuan anda sekalian, terdapat beberapa penempatan di Malaysia yang tidak mempunyai sebarang akses kepada bekalan air bersih, sistem kumbahan, perparitan dan sebagainya. Kekurangan sedemikian ini bakal menimbulkan bebanan kerja dan bebanan kesihatan kepada penduduk kelak. Sebagai contoh, kita boleh ambil daripada kekurangan akses kepada bekalan air bersih yang berlaku pada masa ini di Malaysia. Air kebiasaannya datang daripada sumber seperti sungai dan bawah tanah. Air yang diambil akan menjalani sistem penepisan yang akan menjadi sesuai untuk diminum orang ramai. Sekiranya air tidak ditapis, apatah lagi yang tercemar daripada benda asing yang berbahaya akan mengancam kesihatan pengguna menurut Canyon Hydro 2013. Faktor yang kedua ialah kelemahan sistem keselamatan sosial. Secara amnya,
Kumpulan miskin merupakan sasaran utama dalam pemberian bantuan daripada pihak kerajaan. Namun begitu, bantuan yang diberikan adalah sukar untuk menampung kehidupan kumpulan tersebut. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang berlaku searus zaman di Malaysia. Kesan daripada inflasi menyebabkan kerajaan sukar menyalurkan bantuan di Malaysia. Kumpulan yang mempunyai pendapatan RM2,000 ke bawah sebulan dikira sebagai kategori kumpulan miskin. Berdasarkan pernyataan tersebut, bantuan yang bernilai bawah RM2,000 dikira masih tidak cukup untuk membantu kumpulan miskin. Memang benar, bantuan-bantuan yang diberikan hanyalah sebagai cara untuk meringankan bebanan kumpulan miskin. Kenyataan ini sesuai kepada golongan miskin yang bekerja. Namun, masih ramai kumpulan miskin yang lain tidak mempunyai sebarang pekerjaan untuk menampung perbelanjaan RM2,000 sebulan. Kita boleh lihat berdasarkan statistik 5.6% jumlah golongan miskin di Malaysia, 26.8% adalah Bumiputera, 17.8% adalah kaum India, 5.2% adalah kaum Cina dan 50.2% adalah kaum yang lain-lain. Faktor yang ketiga ialah ketidakjaminan pendapatan seisi rumah. Selain itu, antara faktor yang mendorong ke arah kadar peningkatan kemiskinan bandar ialah penjaminan kelangsungan hidup masyarakat, terutamanya bagi mendapat makanan dan nutrisi yang mencukupi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Nur Azrul dan Nur Diana pada tahun 2018, hal ini demikian kerana kehidupan di bandar memerlukan perbelanjaan yang besar untuk melangsungkan kehidupan sehingga menjadi beban tanggungan apabila kos sara hidup serta kos pendidikan semakin meningkat. Menurut Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 2020, pendapatan isi rumah kasar bulanan purata kumpulan isi rumah mengikut kumpulan etnik berstatus B40 dari tahun 1970 sehingga tahun 2019 semakin meningkat. Namun begitu, pada tahun 2019, pendapatan isi rumah kasar Bumiputera merupakan yang terendah sebanyak RM2,978 berbanding pendapatan isi rumah kasar bagi etnik Cina sebanyak RM3,760 serta etnik India sebanyak RM3,299. Pendapatan yang tidak mencukupi telah memberi kesan kepada masyarakat di Malaysia. Mereka secara tidak langsung mengalami masalah kurang pemakanan, air yang tidak mencukupi, keselamatan yang terjejas, masalah hutang dan pembayaran hutang. Ini berdasarkan penyelidikan yang dibuat oleh Wan Nur Azriati, Faizah Nur Rosli dan Wang Hongkok dalam tahun 2011. Faktor yang keempat pula ialah kemasukan luar dan migrasi ke bandar. Faktor terakhir ini mendorong ke arah kadar peningkatan kemiskinan bandar ialah kemasukan luar dan migrasi penduduk ke bandar. Menurut Muhammad Fazil dalam kajiannya pada tahun 2007, beliau menyatakan bahawa bergantung pada geografi dan demografi kawasan, migrasi menjadi penyumbang kepada peningkatan golongan miskin bandar sama ada dari luar bandar ke bandar maupun luar negara ke dalam negara. Kemasukan penduduk dari luar ke dalam bandar berpunca dari penduduk tempatan yang kelihatan kurang pelibatan dalam pekerjaan 3D, iaitu dirty, dangerous, difficult, dengan telah memesatkan penduduk di bandar terutamanya kemasukan pekerja asing secara beramai-ramai. Berdasarkan kajian daripada Ahmad Nazmi pada tahun 2017, dengan berlakunya pertambahan penduduk, maka secara tidak langsung peluang pekerjaan berkurangan. Hal ini akan mencetus perebutan di antara penduduk tempatan dan penduduk migrasi untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Perebutan pekerjaan ini menyukarkan penduduk untuk memiliki aset yang stabil dan kadar pengangguran dalam kalangan warga negara di Malaysia meningkat. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2021, kadar pengangguran meningkat kepada 4.9% pada Januari 2021. Apabila kadar pengangguran meningkat, kadar peratusan kemiskinan bandar terus meningkat. Pada masa yang sama, permiskinan antara etnik di Malaysia dan etnik dari luar negara turut berlaku demi mendapatkan pekerjaan. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan kemiskinan bandar dari segi pada masa dulu iaitu sebelum tahun 2020 dan 2021. Dari segi sosial masyarakat, kesan kemiskinan bandar ialah berlakunya kes-kes jenayah. Antara kes jenayah yang sering dilakukan ialah mencuri. Menurut Ophir dalam kajiannya pada
1997, kadar jenayah kekerasan dan jenayah harta benda yang tinggi di kawasan bandar mempunyai berkaitan dengan peningkatan kadar kemiskinan dan kadar penagihan dadah. Kebanyakan golongan miskin lebih cenderung mencari pendapatan untuk memenuhi keperluan hidup, ditambah pula dengan harga barang yang semakin meningkat menyebabkan mereka cuba mencari inisiatif lain untuk mendapatkan wang. Berdasarkan penulisan Katiman pada tahun 1988 dalam jurnalnya iaitu Pengantar Geografi Bandar, desakan hidup serta ketidakmampuan memenuhi matlamat keperluan hidup mendorong golongan miskin dan penganggur terlibat dalam kegiatan jenayah. Seterusnya, kesan kepada perkembangan budaya iaitu berlaku peningkatan kewujudan masyarakat hidup dalam penempatan setinggan. Hal ini sering terjadi dalam kalangan penduduk yang berpendapatan rendah atau tidak berkemampuan. Menurut Chamhuri Siwa, pada tahun 1996, ketiadaan kemudahan perumahan yang selaras dengan kemampuan merupakan suatu masalah yang sukar untuk diatasi. Dengan ini memaksa kebanyakan daripada mereka untuk menetap di kawasan setinggan. Apabila dilihat dalam konteks taraf hidup, terutamanya dari segi keselesaan tempat tinggal, penduduk luar bandar yang miskin didapati lebih selesa jika ingin dibandingkan dengan penduduk bandar miskin yang tinggal di kawasan setinggan. Oleh itu, terjadinya penempatan setinggan pada kadar yang sangat tinggi dan ianya merupakan kawasan-kawasan kediaman yang tidak sah dari segi undang-undang. Dengan itu, bekalan kemudahan asas adalah kurang dan keadaan perumahan tidak tersusun. Kita beralih kepada kesan kemiskinan bandar yang berlaku pada masa kini. Antara kesan kemiskinan bandar dari segi sosial masyarakat ialah peningkatan kadar rasisme. Menurut statistik, Malaysia merupakan negara ke-11 tertinggi di dunia yang mempunyai kadar rasisme dan banyak kajian yang menyatakan bahawa hal ini wujud disebabkan sesuatu kaum itu memukul rata kaum yang lain apabila ada antara mereka membuat kesalahan misalnya mencuri, mencolek dan merompak. Sebagai contoh, disebabkan negeri Kelantan merupakan negeri dengan statistik kadar jenayah tinggi saban tahun, rakyat negeri lain mula memandang serong kepada semua rakyat Kelantan dengan memukul rata bahawa rakyat Kelantan itu bermasalah. Jika kita dalami, majoriti kesalahan yang dilakukan oleh suspek ialah berkaitan dengan duit, misalnya rasuah dan rompakan. Hal ini bermakna para pelaku kesalahan tersebut menghadapi kesempitan wang sehingga terdesak dan rela melakukan kesalahan tersebut. Menurut statistik keluaran dalam negara kasar, mengikut negeri di Malaysia juga, dari tahun 2010 sehingga tahun 2019, Kelantan menduduki kedudukan ketiga terakhir paling rendah. Jadi, kemiskinan bandar akan menyebabkan peningkatan rasisme dalam kalangan rakyat Malaysia apabila rakyat sesuatu kelompok itu menghadapi kesempitan dan keterdesakan dalam kewangan mereka sehingga sanggup melakukan kesalahan misalnya rasuah dipukul rata oleh kelompok lain yang kononnya semua orang kelompok tersebut bermasalah. Kita dapat lihat pada hari ini bahawa apabila wujud kemiskinan bandar, ia akan menyebabkan migrasi dalam kalangan rakyat di negara kita. Kebanyakan dari mereka ini berpindah untuk mencari sumber pendapatan bagi menampung kos sara hidup mereka dengan lebih baik. Jadi, apabila mereka berpindah ke tempat yang baru, mereka juga membawa budaya tempat asal mereka ke tempat yang baru. Sebagai contoh, tahun 2018, kira-kira 30% rakyat Kelantan yang berpindah dari bandar ke bandar lain dari saban tahun. Kita boleh lihat kemunculan lebih banyak kedai makan atau restoran yang bertemakan menu tradisi Kelantan dan ada juga pengaruh daripada Thailand. Walaupun bandar tersebut jauh dengan Kelantan, misalnya Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Jadi dalam hal ini kita boleh lihat bahawasanya disebabkan kemiskinan bandar, aliran migrasi dalam negara kita akan berterusan dan hal ini akan menyebabkan budaya-budaya di sesuatu tempat tersebar ke tempat yang lain. Baiklah, langkah-langkah kita boleh ambil untuk membasmi kemiskinan bandar di Malaysia. Okey, baiklah, yang pertama iaitu dengan cara kita memilih pemimpin yang mengutamakan rakyat. Yang kedua, melaksanakan projek membasmi kemiskinan. Seterusnya, menyediakan pusat latihan teknikal kepada rakyat. Baiklah, yang pertama, memilih pemimpin yang mengutamakan rakyat itu ciri-ciri pemimpin yang adil. Menurut Imam Al-Ghazali, iaitu menghukum dengan penuh keadilan, berkata dengan penuh kebenaran, tidak menyakiti hati orang lain dan jujur dengan diri sendiri dan orang lain, hadirin hadirat. Dan yang kedua, melaksanakan projek membasmi kemiskinan, iaitu membantu golongan miskin. Yang kedua, tunjuk ajar dalam kemahiran teknikal kepada mereka. Dan seterusnya, menambah baikkan pendapatan masyarakat, seterusnya meningkatkan pengalaman pendidikan dan membangunkan kemampuan kepemimpinan. Seterusnya menyediakan pusat latihan teknikal kepada rakyat, iaitu dengan cara memberi peluang pekerjaan dan pembelajaran kepada rakyat
dan seterusnya memperkasakan program latihan kemahiran dan kerjaya iaitu PLKK di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Secara kesimpulannya, kadar kemiskinan semakin meningkat di dalam negara dan memberi kesan-kesan yang negatif kepada pembangunan dan keamanan negara jika tidak dibasmi. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan perlulah diatasi supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan di Malaysia. Langkah-langkah yang dicadangkan dapat dilaksanakan dengan amanah dan adil oleh pihak yang bertanggungjawab serta dapat diterima oleh orang-orang yang layak menerimanya. Penghapusan kemiskinan di dalam negara dapat diatasi dengan mempelajari kesilapan lama pemimpin pada tahun-tahun sebelum ini dan memperkasakan lagi tindakan yang dibuat untuk membasmi kemiskinan ini. Kemiskinan di dalam negara dapat dibasmi jika terdapat usaha sama di antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin yang amanah dan rakyat yang bersatu padu dapat membantu dalam membasmi kemiskinan. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembentangan sebentar tadi. Oleh itu, pertama sekali, kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Madam Az-Zahra kerana memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan tugasan poster yang telah dibentangkan pada hari ini. Kami memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau kekurangan sepanjang pembentangan sebentar tadi dan kami berharap agar madam dan rakan-rakan yang lain kekal sihat sejahtera, tidak kira yang berada di mahallah ataupun di rumah. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.